Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita bersua lintas langsung dari daerah Tutong ya. Seperti biasa akan berkongsi antara maklumat semasa yang kita terima terutama sekali mengenai dengan acara-acara yang akan berlangsung di sekitar daerah Tutong ini. Baik Auda, kita teruskan maklumkan antara maklumat yang kita terima mengenai dengan majlis yang akan diadakan, iaitu rombongan dikir sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijrah ya ke masjid-masjid daerah Tutong. Pada hari ini akan diadakan rombongan dikir ke Masjid Kampung Kriam yang berlangsung pada pukul 5.45 petang ya. Dan manakala hari ini juga turut diadakan pada sebelah pagi ini rombongan dikir sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertempat di Masjid Kampung Kupang ya. Dan itu Auda antara maklumat yang kita terima. Dan sebelum kita maklumkan lagi beberapa maklumat semasa, kita beralih seketika menyaksikan satu pakej program yang kami sediakan. Alam semula jadi merupakan sumber kehidupan yang tidak ternilai yang membekalkan pelbagai keperluan asas bagi manusia. Dan antara anugerah alam yang paling berharga ialah tumbuh-tumbuhan, khususnya daun, yang memainkan peranan penting dalam pelbagai aspek kehidupan. Dalam pelbagai budaya dan tamadun, daun telah digunakan secara tradisional oleh masyarakat terdahulu sebagai bahan perubatan, sumber makanan dan lain-lain. Kepelbagaian fungsi daun dalam kehidupan seharian menjadikan ia sebagai anugerah alam yang teristimewa dan secara langsung menyumbang kepada kelestarian hidup manusia dan alam sekitar. Dalam pakej program kali ini, kita akan merungkai kepelbagaian fungsi dan kegunaan daun selain sebagai herba dan sajian masakan. Kegunaan daun sebagai warisan budaya juga melambangkan kekreatifan masyarakat terdahulu dalam mengolahkan serta memvariasikan peranan daun dalam kehidupan harian. Memiliki pelbagai kegunaan dan manfaat, juga dikenali sebagai pokok seribu guna. Pokok kelapa, tumbuhan tidak bermusim yang kelazimannya tumbuh di negara-negara beriklim tropika, tumbuh renek atau rendah dan ada juga tumbuh tinggi sehingga mencecah 30 meter. Memiliki daun yang panjang dan menyirip, daun kelapa terutama yang muda sering digunakan untuk membuat berbagai jenis kraft. Bagi masyarakat terdahulu, daun kelapa antara bahan yang digunakan untuk dianyam bagi membuat atap kerana atap dari anyaman daun kelapa tahan terhadap cuaca panas dan hujan selain mensirkulasi pengudaraan yang baik. Selain itu, daun kelapa muda juga sinonim bagi masyarakat dusun untuk membuat makanan tradisi seperti ketupat tebu, iaitu ketupat berbentuk burung atau ayam. Manakala tulang daun kelapa yang sudah tua pula bermanfaat untuk membuat suatu alat pembersih rumah, iaitu penyapu lidi. Daun yang seterusnya ini pula memang amat sering digunakan dalam anyaman kraftangan tradisional Melayu, iaitu anyaman dari daun mengkuang. Mengkuang adalah sejenis tumbuhan liar semula jadi dari keluarga yang sama dengan pandan dan ia banyak tumbuh di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Kepulauan Pasifik. Memiliki daun yang panjang dan boleh tumbuh dengan ketinggian sehingga 5 meter. Hujung daun berbentuk runcing dan mempunyai duri tajam di bahagian tepi daun serta bahagian bawah atau tulang daun dengan lebar daunnya 5 ke 10 cm. Kelazimannya daun mengkuang yang cukup matang berwarna hijau gelap yang dapat digunakan untuk membuat anyaman kraftangan. Daun mengkuang yang telah dibuang durinya amat sesuai digunakan untuk anyaman kraft kerana ia mempunyai serat yang kukuh dan tidak mudah koyak selain memiliki permukaan yang lebar dan panjang serta mudah dilentur dan ciri-ciri inilah memudahkan lagi proses anyaman seperti tikar, bakul, barang hiasan dan banyak lagi berasaskan daun mengkuang. Ini pula pokok nipah.
Nipah ialah sejenis tumbuhan yang banyak terdapat di negara Asia Tenggara dan ditemui di sekitar tebing-tebing sungai di negara ini. Kegunaan dari pokok nipah memang tidak asing lagi bagi masyarakat kampung yang tinggal berhampiran sungai untuk memanfaatkan ia dalam pelbagai aktiviti kerajinan tangan. Antara bahagian utama dari nipah ialah daunnya yang antara lain digunakan untuk membungkus ketupat. Bahagian pokok nipah yang digunakan untuk anyaman ketupat ialah bahagian pucuk nipah. Pucuknya boleh mencecah sehingga 5 ke 7 meter panjang dan untuk kegunaan pembungkus ketupat adalah pucuk yang muda yang diambil dengan cara ditetak batang pokok nipah. Bagi masyarakat tempatan, daun dari pucuknya yang muda lebih lembut dan mudah untuk dilentur dan dianyam. Selain ia mempunyai warna daun yang menarik iaitu luaran berwarna hijau dan daun di dalamnya berwarna kekuningan, menjadikan ketupat dari anyaman daun nipah lebih menyerlah dan menarik. Juga digunakan sebagai pembungkus makanan ialah daun nyirek. Daun nyirek lazimnya ditemui tumbuh liar di pinggiran hutan di Kepulauan Borneo. Ia sejenis pokok renek yang mudah diperoleh, malahan juga ia boleh ditanam di kawasan rumah. Tumbuhan yang tumbuh sepanjang tahun dan tidak bermusim ini memiliki daun yang malar hijau dengan permukaan yang lebar dan luas. Dalam masyarakat Melayu, daun nyirek memang tidak asing lagi digunakan sebagai pembungkus makanan alami, terutama pada kelupis, nasi dan wajit. Kegunaan daun ini diketahui hanyalah digunakan sebagai pembungkus makanan sahaja. Ia tidak boleh dimakan dan tidak boleh diproses untuk tujuan lain. Sehingga ke hari ini, daun nyirek masih digunakan secara meluas untuk membungkus makanan secara segar, makanan sejuk beku seperti kelupis frozen dan sebagainya, kerana penggunaannya dapat memberikan aroma kepada kelupis dan memberikan rasa yang agak unik dan menyelerakan, di samping menjadikan kelupis lebih tahan lama daripada basi. Daun yang ini pula memang lazimnya banyak digunakan dalam pelbagai jenis kulineri sebagai penambah aroma iaitu daun pandan. Selain kegunaan dalam bidang masakan maupun perubatan, daun pandan juga digunakan dalam kreativiti kraftangan orang terdahulu. Tanaman yang tumbuh di kawasan tropika di Asia ini memiliki struktur daun yang panjang dan tirus di pangkal hujungnya serta memiliki pigmentasi dan berwarna hijau terang. Dalam bidang kraftangan, seperti seni gubahan bunga dari daun pandan, daun pandan yang sesuai digunakan adalah daun yang masih segar, iaitu tidak terlalu tua dan memiliki kelembapan yang cukup agar mudah untuk dilenturkan dan dianyam, selain daunnya tidak rosak. Meskipun dalam seni kraft dari daun pandan ini, kebiasaannya tidak mampu bertahan lama dari segi kesegaran daun, akan tetapi aroma harum dan unik dari daun pandan tetap ada. Meski ia telah kering dan layu, oleh kerana itu, daun pandan sering digunakan dalam pelbagai tujuan gubahan kreatif. Berikutnya pula, tumbuhan pokok renek yang memang tidak asing lagi di negara ini iaitu simpur. Ia merupakan tumbuhan yang menghasilkan buah dan mengeluarkan bunga yang berwarna kuning. Simpur tersebar luas di rantau Asia Tenggara dan sejak dari dahulu lagi, ia dimanfaatkan sebagai pembungkus makanan dan sebagainya. Pokok simpur memiliki daun yang lebat, bersaiz besar berukuran kira-kira 12 cm hingga 30 cm panjang dan 7 cm hingga 25 cm lebar. Daun simpur amat sesuai dijadikan sebagai pembungkus makanan seperti tapai, selain juga sesuai dijadikan seperti tudung dulang untuk menutup makanan. Antara lain kebaikan dari daun simpur, ia memiliki tekstur daun yang kuat, tebal dan tidak mudah koyak, selain cukup mudah untuk dibentuk bagi membungkus makanan. Tambahan lagi, bungkusan dari daun simpur memberikan aroma harum dan tersendiri pada makanan yang dibungkus dengan daun berkenaan. Tuntasnya, selain fungsinya dalam alam semula jadi, daun juga membawa nilai budaya dalam masyarakat tradisional yang mencerminkan kepentingan peranan dan kegunaan daun dalam kehidupan. Warisan penggunaan daun dalam kehidupan membuktikan bahawa daun bukan sahaja sebagai sumber biologi, malahan juga simbol warisan intelektual dan budaya yang perlu dipelihara. Oleh itu, pemeliharaan spesies tumbuhan berdaun yang sejak sekian lama menjadi warisan turun-temurun dalam masyarakat kita ni penting dilestari bagi memastikan kesinambungan manfaatnya kepada generasi akan datang.